Okey, kita mula seminar kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Soalan yang pertama kita ini kita start terus. Soalan pertama kita topik dia adalah kecerunan dan luas luas di bawah graf okey. Dalam topik ni ada dua jenis graf yang saya fokus hari ni. Kalau kamu tengok, saya hanya fokus satu jenis graf, iaitu kita panggil dia graf laju masa. Graf laju masa Dalam graf laju masa ni ada beberapa benda yang penting kamu perlu tahu. Yang penting, contoh saya ambil graf ni, contoh gerakan. Okey, ini yang paling basic sekali okey. Contoh kat sini kamu kena ingat pergerakan yang ini kita ada yang sengit ni, maksudnya wujudnya kecerunan. Yang sengit ni wujud kecerunan. Bila wujud kecerunan, maksudnya macam mana kita nak dapatkan kecerunan? Kecerunan kita dapat dengan mengira segitiga. Ni ada segitiga. Okey. Dekat tempat kecerunan ni kita panggil dia kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Formula saya simple je. Hanya ada dua jenis kadar perubahan laju dalam matematik. Iaitu yang pertama, kalau segitiga kamu naik. Satu lagi, kalau segitiga kamu turun. Dua je cerita dia. Satu naik, satu turun. Kalau naik, nilai dia positif. Kalau turun, nilai dia negatif. Yang wajib kita kira, saya ambil ni contoh. Ini atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Jadi kadar perubahan laju sama dengan atas per bawah. Konsep kecerunan diubah dalam bentuk yang lebih kamu senang faham. Jadi konsep dia simple je. Okay? Dan lagi satu, biasanya dia akan tanya contoh. Dia akan kata 5 saat pertama, 6 saat pertama, 10 saat pertama, 5 minit pertama, setengah jam pertama. Perkataan penting adalah yang pertama atau terakhir. Itu je. Yang pertama atau terakhir. Kalau dia sebut pertama, yang depan lah cerita dia. Kalau dia sebut terakhir, biasanya kita ambil yang belakang. Itu cerita yang normal. Biasanya soalan SPM akan tanya. Okey. Kemudian, dekat tengah-tengah. Ini kita panggil dia laju seragam. Laju seragam. Okey. Laju seragam ni kadang-kadang dia tanya dua benda. Kalau dia minta laju seragam, maksudnya ambil kat bahagian laju. Sini kita panggil bahagian laju. Ini tempat laju seragam. Kalau dia minta tempoh, kita ambil bawah. Tempoh kita ambil dekat bawah. Selepas tolak sebelum. Okay? Ini dah dua bahagian saya cerita ini. Seterusnya adalah yang terakhir, iaitu luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Okay? Luas di bawah graf ni adalah jarak. Jarak adalah luas di bawah graf. Cuma biasanya luas kita ada 3 jenis. Ada segitiga, ada kotak dan ada trapezium. Ada 3 jenis. Kalau kotak, biasalah atas bawah 1/2 atas darab bawah. AB. Kotak AB saja. Ini A, ini B. Trapezium dia lain sikit. Dia ada A, dia ada B, dia ada C. Okey. Jadi luas dia 1/2 A campur B darab dengan C. Itu lebih kurang. Ini soalan-soalan yang selalu ditanya dalam topik ni. Topik apa? Kecerunan dan luas di bawah graf. Berapa markah? Standard. Standard markah dia adalah 6 markah. Pernah pergi 7, pernah turun 5. Tak boleh pergi jauh. Standard dia. Untuk soalan apa ni? Kecerunan dan luas di bawah graf. Itu macam ni lebih kurang. Saya sebelum saya mula kita bincang soalan, saya akan ulang kaji sedikit lah. Okay? Boleh faham Kalau boleh, kamu boleh screenshot ke, kamu boleh ambil. Tapi jangan risau program ni di-record. Nanti kamu boleh tengok dekat saya punya YouTube channel. Jangan lupa subscribe sebab dekat YouTube channel saya pun ada banyak lagi video-video yang kamu boleh tengok kalau nak buat ulang kaji. Okay? Jom kita tengok contoh soalan pula. Ini nota dia dah selesai. Kita pergi pula contoh soalan. Apa cerita? Jom.
Soalan yang pertama, kat sini gambar yang diberi simple saja kat situ. Okey, soalan ni pernah masuk dalam soalan trial SPM ada, tapi dia bukan tadi sebiji lah. Dia seakan-akan saja lebih kurang. Ni 40, 70, 80. Tertarik sini V kan. Sini dia ada satu lagi line ni. Satu lagi line ni dia ada line kat sini. Ha, sampai ujung ni. Tutup. Ha. Ini dua. Ha, dia beritahu ni Amy punya cerita. Ini Citra punya cerita. Okay. Graf, laju, masa, unit, meter saat -1. Yang ini unit dia saat. Unit juga penting kan. Okay. Jom kita tengok apa soalan yang pertama. Dia minta. Rajah sebelah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan dua orang kawan, Amy dan Citra dalam tempoh 80 saat. Okey, diberi kadar perubahan laju Citra dalam 10 saat terakhir. Tadi saya cerita dah. Kalau kamu ingat saya cerita ni, kadar pelaju cerita pasal apa? Segitiga. Yang pertama ke terakhir? Yang terakhir. Mana segitiga terakhir? Ni kita ambil cerita dia. Contoh saya ambil segitiga yang terakhir tu, saya keluarkan segitiga terakhir. Gitu cerita dia. Nampak? Okey. Segitiga ni apa tinggi dia? Tinggi dia V. Berapa bawah dia? 70, 80. Maksudnya 10 je bawah dia. Negatif ke positif? Negatif. Apa formula kita untuk kadar pelaju? Kadar perubahan laju sama dengan negatif A per B. And A per V maksudnya V per 10. Okay. Berapa dia bagi? Dia bagi, dia kata sama dengan negatif 0.6. Jadi kita dah boleh selesaikan cerita untuk V. Negatif dengan negatif matikan. V sama dengan 10 potong naik atas. Darab. Kita akan dapat 6. Selesai. Kan? Dapat 6. Tulis dekat rajah kamu. Okey? Boleh Boleh ikut? Kan? Kamu sangkut cakap tu kan? Okey. Hitung kadar perubahan laju Citra yang pertama. Kita berhenti kejap orang azan dekat tempat saya. Kamu cuba tengok soalan tu lebih kurang dengan apa nota saya bagi awal tadi. Okey, insya-Allah kita akan sambung kembali sekejap lagi. Terima kasih. Okey, alhamdulillah dah sambung semula kan. Sekarang kita dah sampai dekat B. Soalan B kat sini kalau kamu tengok, hitung kadar perubahan laju 40 saat yang pertama. Yang pertama segitiga. Kadar pelaju segitiga. Segitiga yang pertama keluarkan segitiga dah. Kan? Berapa dia punya tinggi? Dah tahu. 6. Berapa dia punya lebar? 40. Positif ke negatif? Positif. Ini jawapan kita, kadar perubahan laju sama dengan atas bahagi bawah 6/40. Kamu ambil kalkulator, kamu terus dapat. Tekannya jawapan dekat bawah tu. Okey, 0.15. Okey. Kemudian cara dia pakai cara keturunan. Saya ubah sikit je supaya kamu senang faham sikit. Kan? Okey. Ini cerita dia boleh jadi kebat tau soalan ni. Contoh soalan ni. Dia boleh jadi kebat. Gimana cerita kebat dia? Dia minta contoh kebat. Kita tak tahu macam mana soalan. Dia minta cari kadar perubahan laju bagi 5 saat pertama.
5 saat pertama untuk siapa? Citra lah ni. Kan? Macam mana? Kamu cari cikgu, 5 tak tahu kat mana. Nampak? Saya beritahu kamu, kadar melaju cerita dia segitiga je. Ada berapa segitiga? Ada 2 je segitiga. Ada segitiga pertama, ada segitiga yang terakhir. Dia minta yang mana? 5 saat pertama. Pakailah yang pertama. Sama jawapan dia. Dia minta lah 5 ke? Dia minta 10 ke? Dia minta berapa ke? Jawapan dia tetap sama. Jalan kerja dia tetap kita buat 40 juga. Kita tak pakai. Dia minta 5, 40 juga kita buat. Sebab apa? Kita hanya ada segitiga tu saja untuk buat kadar perubahan laju. Kena ingat, kebat dia ubah saat. Kamu ingat tak ada sebenarnya wujud. Okey? Kita tengok soalan C pula. Padahal kan? Yang baru masuk tu terus follow, tak apa, pelan-pelan. Nanti kalau kamu sangkut ke apa, kamu tak sempat, kamu tengok record semula ya. Okey. C. Amy dan Citra bermula di titik permulaan yang sama pada masa dan arah yang sama. Selepas T saat dalam keadaan 40, T berada di antara 40-70. Kat mana T ni? Kat sini T. Ya, kita letak kat sini lah. Kita berada di antara, tak tahu kat mana kan? Okey. Jarak yang dilalui oleh Amy adalah separuh daripada jarak yang dilalui oleh Citra. Apa ayat dia kat sini? Dia kata jarak, tulisan buruk. Jarak Amy adalah separuh daripada jarak Citra. Jarak Amy adalah separuh jarak Citra. Apa formula jarak tadi? Tadi saya cerita tadi. Jarak apa? Luas di bawah graf. Untuk siapa mula-mula? Amy. Mana Amy? Sini. Itu bentuk Amy. Bentuk apa? Saya lukis. Kotak. Sama dengan 1/2. Kita lukis. Luas biasanya kita gambarkan dengan cara lukisan. Lebih senang kita nak fikir berbanding dengan tulis. Lukisan. Jarak Citra. Mana Citra? Sini. Citra. Semua. Sampai ini. Ini Citra. Bentuk dia apa? Tengok bentuk dia. Bentuk dia trapezium. Bila kita lukis benda kita nampak dah. Apa formula yang perlu untuk jawab kotak? Kotak hanya perlukan apa? Lebar dia, panjang ni, T. Tinggi dia, 2. Itu je. Cukup. Habis cerita. Okey. Trapezium kita perlukan apa? Kita perlukan panjang bawah. Panjang bawah T. Okey. Tinggi dia 6. Panjang atas. Panjang atas ni tak nampak ni berapa ni? T ini 40. Maksudnya apa sini? T tolak 40. Letak dalam kurungan. Ini T tolak 40. Letak dalam kurungan. Apa formula untuk luas kotak? 2 darab T. 1/2. Apa formula untuk trapezium? 1/2 darab kiri campur kanan. Tak ada kiri kanan. Dia apa? Atas bawah. Dia mesti ambil yang selari. Atas campur bawah. Saya ambil T tolak 40 campur dengan T. Ni campur ni. Darab dengan apa? 6. Dah. Itu formula kita. Ini jangan cara kita nak selesaikan, kita buat ni. Jadi apa kita buat seterusnya? Saya akan selesaikan yang pertama paling senang nombor dulu. 1/2 dengan 6. Potong. Tinggal apa? 3. Okey. 1/2 ni pergi ke mana? Saya bawa ke sebelah. Supaya tak nak kacau. Tak nak pening kepala dengan pecahan. Jadi 4T. Dah tak ada pecahan dah. Kan? Yang tinggal apa? T campur T. 2T tolak 40. Okey, 3 kat depan. Okey. Sekarang kita dah boleh kembangkan. Bila kita kembangkan kita akan dapat 6T tolak 6T. Dengan 120. 4T. Okey. Kamu selesaikan ni, kamu akan dapat sini 4T tolak 6T negatif 2T negatif 120. Potong-potong. 2 pun potong ke bawah. Dapatlah T sama dengan 60. Jalan kerja ni macam mana pun boleh buat. Satu lagi kaedah. Kita tak buat warna biru ni semua. Warna biru ni tak ada semua.
Ambil, kamu tulis atas ni je. Tulis warna Tekan hitam je. kalkulator tu, Hui. Ambil kalkulator terus. Tekan kalkulator tu, tulis jawapan saja. Boleh? Tu macam tu je, terus. Okey? Jadi ni tak wajib. Warna biru ni tak wajib. Tapi kalau kamu dah biasa buat algebra, terus jalannya. Okey? Habis contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua. Okey? Contoh yang kedua, masih lagi topik yang sama, keturunan dan luas di bawah graf. Buat, okey, graf dah nombor 2. Okey, kita punya graf dia simple je. Ni tarik bawah terus. Sini dia naik habis terus. Naik habis atas. V 20 K L sampai ujung. 40 M Q, sini ada P 10. Sini pun 10. Okey. Rajah 10 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah bas dan sebuah kereta dalam tempoh 40 saat. Graf KLM mewakili pergerakan bas. Ini bas. Saya doublekan. Bas. Satu lagi mewakili kereta. Soalan yang pertama. Nyatakan laju seragam. Tadi kita dah cerita tentang laju kita. Yang mana? Kalau ni. Ini ada apa? Kadar perubahan laju. Ini pun ada kadar perubahan laju. Yang straight ni je kita panggil laju seragam. S. Jadi soalan nak nyatakan laju seragam. Laju seragam kat sini tengok kat mana? Tengok kat laju. Tengok kat laju. Ni jawapan kita kat sini apa? Oleh sebab itu A, jawapan kita kamu tulis terus 10 je. Unit pun tak letak. 10 je. Satu markah. Letak meter saat negatif 1. Satu markah. Tulis penuh. Laju seragam dia 10. Satu markah. Sebab markah dia memang 1. Okey? B. Kadar perubahan laju. Lagi sekali jumpa. Kalau kamu dah tengok tadi saya buat kadar perubahan laju, senang je cerita dia. Kadar perubahan laju bagi apa? 10 saat yang pertama. Maksudnya kita kena ambil segitiga yang pertama. Mana segitiga pertama? Ni. Keluarkan segitiga tu. Dah. Positif ke negatif? Negatif. Berapa lebar dia? 10. Berapa tinggi dia? 10 juga. Berapa jawapan dia? Negatif atas per bawah dapat negatif 1. Selesai cerita dia. Okey? Boleh? C. Yang C je. Kita tengok nak tekan sikit sini. Sebab tadi yang mula-mula saya buat lama sikit. Sebab nak bagi kamu nampak. Nombor 2 laju terus lah. Okey. Yang C kat sini. Jika beza antara jarak yang dilalui oleh bas dan kereta itu ialah 30. Bagi tempoh 40 saat, cari nilai B. Beza antara kereta dengan bas. Kita keluarkan. Siapa kereta, siapa bas. Kereta segitiga. Dia kata beza. Kita keluarkannya. Ini saya ambil. Tarik tu. Okey. Sorry. Kita ambil bas dulu. Bas. Bas. Tolak kereta. Sama dengan 30. Okey, tulis bas. Bas ada 2 bentuk. Satu bentuk dia trapezium campur dengan kotak. Bas. Tolak dengan kereta. Segitiga je. Sama dengan 30. Yang ini saya tunjuk tadi, saya katakan kita gambarkan idea kita melalui lukisan. Apa yang kita perlukan dekat trapezium ni? Bawah dia 10. Tinggi 20. Tinggi belah kanan 10. Kotak kita perlu apa? Tinggi dia 10. Lebar dia 40. Tolak 10. 30. Okey? Segitiga pula. Segitiga. Berapa lebar dia? 10. 40. 30. Berapa tinggi dia? V.
Masuk formula berkenaan. Apa formula berkenaan untuk trapezium 1/2? Okey. Hasil tambah dua sisi selari ni, hasil tambah dia dapat 10 campur 20 darab bawah 10. Tulis darab tau. Kenapa? Ada setengah kalkulator, kamu tak tulis darab, dia bagi syntax error. Jaga-jaga. Okey. Campur dengan kotak 10 darab 30. Tutup. Tolak dengan luas segitiga. 1/2 darab 30 darab V. Sama dengan 30. Terus dia apa buat? Tekan kalkulator. Kan? Kalau tekan kalkulator, kita tekan terus je lah. Okay? Ambil tu. Kalau kamu nak buat satu-satu pun tak apa. Tak ada masalah. Nak buat satu-satu pun boleh. Ini tekan terus dapat ni. 1/2. Saya nasihatkan 1/2 kamu tekan 0.5. Kemudian 30 darab dengan 10 campur dengan 10 darab 30. Saya akan dapat situ 450 amat ni. Ni saya buat manual lah. Kamu boleh pakai yang shift calculate tu pun boleh, tak ada masalah. Tolak. Yang ini 15V sama dengan 30. Okey? Yang ini kalau kamu tengok V dia negatif. Kat sini kalau kamu algebra kamu lemah, kamu boleh tekan kalkulator dengan mudah. Okay? Okey, saya akan buat manual dia. 420 sama dengan 15V. Jadi V sama dengan 420/15. Dapat terus V. Markah dia tak banyak. Markah dia 3. Kan? Markah dia biasanya 3. Dapat terus 28. Nampak? Kan? Yang saya nak cerita hari ni, macam mana nak start jawab ni. 6 markah kena dapat. Kertas 2 kamu kena skor. Kena skor. Bahagian A ni dia ada 52 markah. Banyak tau 50 markah. Kita sapu 40. 40 wajib. Kan? Okey? Jom kita tengok bahagian seterusnya. Kita buka sebelah. Sebelah ni soalan senang ni. Soalan apa? Penaklukan matematik. Okey, yang ni kita skip dululah sebab dia senang, nanti saya cerita kemudian. Kalau sempat, saya nak pergi garis lurus dulu. Kita pergi garis lurus dulu kan. Okey? Jom. Yang tu saya bagi je contoh soalan. Kamu boleh tengok kan. Contoh soalan kan. Sebab masa kita terhad ni, saya ada 2 jam je nak bersama dengan kamu. Minggu depan lagi 2 jam. Minggu depan kita akan buat bahagian B pula. InsyaAllah dengan kertas 1 sikit. Kan? Okey. Garis lurus. Okey, garis lurus ni pertama, cerita dia pasal persamaan. Persamaan garis lurus. Garis lurus persamaan dia ada 4. Ada 4. Saya ni naik, turun, rata, tegak. Naik, turun, rata dan tegak. Kita tengok yang pertama. Kalau dia naik dengan turun, ada sengit je ni, maksudnya dia Y sama dengan MX tambah C. Yang ini pun Y sama dengan MX tambah C. Beza dia, yang ini naik tadi, M dia positif. Yang ini turun, M dia negatif. Ini kegunaan penting dalam kertas 1. Okay? Rata macam ni, dia kalau rata macam ni, dia kena dekat Y saja. Dia tak akan kena dekat X. Langsung tak akan jumpa ke bawah. Jadi Y sama dengan something, A. Tegak ni, dia kena dekat X saja. Dia tak akan jumpa Y. Naik atas sampai puncak, tak akan jumpa Y. Nama dia X sama dengan A. Ini ada persamaan garis lurus. Nak buat persamaan garis lurus, yang penting adalah kecerunan. Ada berapa formula kecerunan? Ada 3 yang standard dalam SPM. Yang pertama, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kamu dah tahu, saya ulang balik satu. M yang kedua adalah pintasan, negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Yang ketiga, M1 sama dengan M2 jika dia adalah selari. Okey? Ini nota-nota simple untuk dalam cerita pasal apa ni? Persamaan garis lurus. Okey? Yang kedua, dia tanya biasanya soalan katanya pasal pintasan pula. Pintasan. Pintasan ada 2 je. Yang satu kita panggil dia pintasan X. Satu lagi pintasan Y. Okey? Satu, dua-dua ni boleh nampak direct daripada graf kalau jelas. Kalau tak jelas,
pintasan X maksudnya apa? Y sama dengan kosong. Pintasan Y, X sama dengan kosong. Ataupun nama lain bagi pintasan Y juga dikenali sebagai C. Ni. Okey. Jom kita tengok soalan dia. Simple lah ni. Ni lebih kurang aja. Kita buat ulang kaji sikit. Boleh juga kamu refresh balik tengok. Nombor 1. Tarik. Turun. Pam. Terus. Ni pun tam. Terus. Rap. Situ. A. E. B. Paksi X. Paksi Y. C. D. 6 negatif 7. Okey. Kan? Dalam rajah 6. Titik A terletak pada paksi Y. Maksudnya itu pintasan Y lah. Kan? Okey. Titik B terletak pada paksi X. Pintasan X. Dan dia kata AB adalah AE adalah selari dengan paksi X. AB selari dengan CD. Ini dengan ini selari. Okey. Persamaan AB. Dia ada kita tulis. Persamaan AB ni saya akan tulis. AB punya saya akan tulis kat sini X campur 2Y sama dengan 8. Okey, kamu tengok cerita dia kan. Bila dia selari kat sini, nampak je selari, sepatutnya dua-dua ni adalah sama apa? Keturunan. Okey, bila dia sama keturunan, maksudnya kamu boleh buat macam ni juga. Tengok saya buat. X tambah 2Y sama dengan K. Keturunan sama juga menunjukkan bahawa X dan Y dia sama. Nampak? Ini persamaan jenis lain ni kita buat ikut je. Dia bagi macam ni, kita buatlah. Kalau orang tanya kenapa buat macam ni, kenapa tak buat Y, X tambah C? Dia boleh. Dia boleh bagi je tu after, kita tak boleh pula. Nampak? Jangan risau, markah dia satu je nanti. Kan? Satu ataupun dua boleh buat. Okay? Nak cari K, masuk je X dengan Y. Boleh terus kita buat kat sini. X kita 6 campur 2 kali negatif 7 sama dengan K. Jadi saya ambil 6 tolak dengan 14 sama dengan K. Jadi K kita akan dapat negatif 8. Jadi persamaan yang bawah ni boleh ditulis sebagai X tambah 2Y sama dengan negatif 8. Cerita dia. Ini bentuk yang jarang kamu tengok. Kan? Jarang kamu tengok. Boleh pakai macam ni. Boleh pakai macam biasa. Ini saya tunjuk salah cara yang kadang-kadang ada pemeriksa tengok. Jawab macam ni. Hoi, macam mana ni? Kan? Okey? Boleh jawab macam ni. Dia dua cara kita jawab. Jadi soalan A dia kata cari persamaan garis lurus AE. Ni belum ini saya buat belum baca soalan. Bila kita buat AE kat atas ni. Ni AE pula. Nak dapat AE dia duduk dekat apa? C. Jadi saya akan buat atas tu tadi, yang ini tadi, X campur 2Y sama dengan 8. Nak dapat C. C maksudnya apa? Pintasan Y. Bila berlaku pintasan Y, X kosong. X kosong maksudnya 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 4. Jadi kat sini terus kita tulis Y sama dengan 4. Itu adalah kita panggil dia persamaan garis lurus AE. Macam tu je buat. Nampak? Bawa markah. 1 markah. Kan? Ataupun dia bagi 2 markah kat situ. Kan? Biasanya 2 markah. Persamaan. Kamu tulis Y dengan 4 cukup. Jalan kerja dia lebih kurang macam tu. Okey? Cari persamaan garis lurus CD. Kan? Dan seterusnya nyatakan pintasan X dan pintasan Y bagi garis lurus itu. Kita dah buat tadi CD. Dah buat, dah siap. CD dah siap. Sekarang nak buat apa? Cari pintasan X dan pintasan Y. Apa pintasan X? Pintasan X. Maksud dia apa? Y dia kosong. Tutup Y. Dapat terus. Jadi jawapan kita, pintasan X sama dengan negatif 8. 2 kali sama dengan. Macam tu je. Macam mana pintasan Y pula? Pintasan Y. Apa? X kosong. Tutup lah. Tutup X. Jadi kita akan dapat apa? Pindah 2 ke sebelah. Nampak? Boleh congak tak? Dapat terus jawapan kita apa? Sama dengan negatif 4. Habis. Bawa markah dia. 5 je. Bukan bagi banyak pun markah dia. Dia tak bagi banyak pun. Markah dia 5 je. Nampak? Ini cara yang saya bagi kamu tengok jawapan kat tepi ni ada jawapan tu. Itu skema jawapan. Kan? Selalu pelajar kata, cikgu kena jawab macam skema ke? Kamu bukan komputer. Kamu bukan komputer. Nampak? Kita ada cara lain. Boleh buat. Jangan risau. Ini kalau dia bagi persamaan
Kalau selari boleh pakai macam ni. Nampak? Maksudnya kalau selari kecurunan sama bermaksud nilai X dan nilai Y dia juga adalah sama. Kecuali no. Okay? Ini satu contoh. Nanti kamu tengoklah macam mana nak buat. Tengok sebelah. Soalan nombor 2. Okay? Soalan nombor 2, dia bagi satu gambar raja. Ini contoh soalan kebat. Contoh soalan kebat. Ni. Saya pun tarik situ sikit. Tarik sana sikit. Lebih. Turun sikit, lebih kurang lah. Yang ini dekat J. -7, 2. Bawah ni tak tahu. Ini dekat L. 61. Dekat K atas 3, 12. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Lebih kurang Okey, cerita dia. Dia bagi ini dengan yang ini selari. Okey. Rajah 6 menunjukkan sebuah trapezium. Trapezium. Yang dilukis pada satu satah kates. Okey. Mewakili kedudukan sebuah pelabuhan N dan 3 kapal. Okey. Cari yang pertama, diberi skala ialah 1 unit 1 kilometer. Skala dia 1 unit 1 kilometer. Cari persamaan garis lurus menghubungkan kapal J dan kapal K. Ini senang Bila kita nak buat persamaan J dengan K, ada 2 koordinat. Kita terus tulis Y sama dengan MX tambah C. Dan nak cari M dia, kita boleh guna titik macam ni. Susun saja 2 orang ni. Susun contoh 3, 12. Ini lagi satu cara teknik kita panggil 7, 2. Kemudian kamu tolak je. Bila kamu tolak, kamu akan dapat 12 tolak 2, 10. 3 tolak 7 pun akan dapat 10. Jadi M kita sama dengan apa? Y bahagi X. Y bahagi X. 10 per 10 sama dengan 1. Ini satu kaedah untuk mengira. Untuk siapa ni? Nurul Soleha. Nanti Nurul. Nanti saya ulang kat Nurul. Saya tengok yang ni kejap Okey. M kita akan dapat 1 melalui kaedah susunan. Kadang-kadang ada pelajar dia tak boleh nak susun Y2, Y1 dia confuse. Boleh susun macam ni je. Boleh dapat M1 juga cerita dia. Dah dapat M, kita terus buat persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan X tambah C. Sebab kita punya M kita 1. Masukkan mana-mana koordinat yang kamu suka. Kalau saya masukkan yang positif dua-dua. Saya tak suka kalau ada negatif ni. Jadi saya akan masukkan Y saya adalah 12. X saya adalah 3 tambah C. Jadi C adalah 12 tolak 3. Dapatlah 9. Ini dapatlah jawapan untuk kita punya persamaan kita adalah Y sama dengan X tambah 9. Itu cerita untuk persamaan garis lurus J dan K. Kalau nak buat garis lurus, ada 2 koordinat macam ni cerita dia. Okay. B. Cari koordinat pelabuhan N. Cari koordinat pelabuhan N. Pelabuhan N, kalau kamu tengok kat sini cerita dia, ini adalah pintasan Y. C bagi persamaan ni. Okey. Kalau persamaan ni, apa cerita dia? Persamaan ni adalah persamaan yang selari. Selari maksudnya apa? Tadi saya bagi tahu kita, kalau macam ni senanglah. Y dengan X dia sama. Terus kita tulis untuk LN. LN maksudnya salin tu. Y sama dengan X tambah C. Terus. Jadi kita akan dapat koordinat mana yang ada? Ni. Yang ini je kita pakai. Berapa Y kita? 1. Berapa X kita? 6 tambah C. Jadi kita akan dapat C sama dengan 1 tolak 6 dapat negatif 5. Soalan tanya apa? Koordinat. Tak boleh tinggal macam ni. Koordinat kena tulis. Apa huruf dia? N. Apa X dia? X dia 0. Okay. Berapa Y dia? Negatif 5. Itu cara kalau kita tulis apa? Kita panggil dia koordinat.
Kan? Garis. Jawapan kamu garis ataupun buat hash pun tak apa. Dia faham. Itu jawapan kamu. Dia akan ambil markah kat situ. Okey? Boleh okey. Tadi ada kawan kamu, siapa nama dia? Solehah, dia tanya, cikgu kenapa AE? Kenapa guna AB? Yang ini. Kan? Solehah, kita nak dapatkan garisan ni, kita kena tengok garisan yang ada kaitan dengan dia. Untuk dapat AE, dia ada kaitan dengan AB. Sebab apa? AB ni, dia punya pintasan Y adalah tempat kat mana AE duduk. Kan? Pintasan Y dia adalah tempat kat mana AE duduk. Sebab tu kamu tengok saya buat macam ni. Ni jawapan kerja dia. Simple je. Apa maksud pintasan Y? Pintasan Y maksudnya X sama dengan kosong. Nampak? Saya buang X terus. Jadi 2Y saja. Kan? Itu kaedah. Soalan ni selalu ada dalam exam kamu. Dah 2-3 kali masuk dah. Kan? Yang mana garis yang menyebabkan galian berdatar ni, dia akan cari dia punya pintasan. Okey? Jom kita tengok seterusnya. Sebelah, dia masuk topik isi padu. Jom, ini antara topik yang senang juga. Sebab apa? Sebab kita senang. Sebab kebanyakan formula isi padu ada diberikan. Kebanyakan formula isi padu ada diberikan. Okay? Kecuali dia nak trik kamu sikit je pasal cerita pasal kebat ataupun cerita pasal prisma. Prisma ya lain sikit sebab dia punya persamaan isi padu dia umum. Kan? Ini saya cerita pasal prisma dulu lah. Isi padu yang paling susah sebenarnya adalah prisma je. Isi padu prisma. Okey? Dalam SPM 10 tahun kita nampak ada 2 jenis prisma je. Yang pertama, prisma yang asal datang daripada segitiga. Nampak? Satu lagi prisma yang datang daripada trapezium. 2 tu je. Okey. Kalau prisma datang daripada segitiga, maksudnya sini segitiga, depan sana ada segitiga yang sama, dia sambung. Ini jadi prisma, itu nama prisma. Dan segitiga ni kita panggil dia keratan rentas. Keratan rentas. Nampak? Sama juga kalau asal dari trapezium, dia boleh satu lagi kena ada trapezium satu lagi, sambung dia orang ni. Kamu sambung semua ni, jadilah prisma. Siapa keratan rentas dia? Keratan rentas dia adalah trapezium. Okay? Sebab tu formula isi padu untuk prisma adalah sama dengan luas keratan rentas darab dengan panjang. Apa panjang ni? Panjang adalah jarak antara keratan-keratan rentas. Jarak. Contoh, mana panjang ni? Segitiga sini, ni jarak dia. Ini panjang dia. Trapezium sini, ini panjang dia. Dia boleh susun macam mana? Dia boleh tegakkan jadi tinggi. Dia boleh tidurkan jadi panjang. Yang penting kamu kena faham. Siapa keratan rentas. Kamu akan dapat cerita dia. Okey? Ini cerita pasal isi padu yang ni je. Yang lain biasanya hanya melibatkan apa? Kon, silinder. Semua formula ada kat depan dia bagi. Okey? Soalan nombor 1 kat sini. Dia bagi satu gambar kat situ. Dia ada gambar lebih kurang. Saya lukis mula lebih kurang gambar dia. Tengok ada gambar ni. Prisma kat situ. Okay. Lebih kurang. Betul prisma lebih kurang macam tu lah. Dia cara lukis dia. Kemudian sebelah ni. Dia jadi. Kamu tengok gambar kamu. Gambar tu jadi lain cerita dia nanti. Apa penting nak tengok? Apa benda penting nak tengok? Rajah 5 menunjukkan gabungan sebuah pepejal yang terbentuk pada cantuman sebuah prisma tegak dan sebuah sukuan silinder. Perkataan pertama yang kamu kena tentukan adalah kamu kena ambil perkataan dia cantuman. Kan? Cantuman. Bila cantuman maksudnya apa? Tambah. Jadi isi padu semua adalah prisma tambah. Siapa dia bagi tahu? Dia kata sukuan silinder. Sukuan maksudnya 1/4 silinder. Kita tulis ni dulu. Cantuman. Okey? Kemudian apa? Soalan dia. Dia suruh cari apa? Cari isi padu gabungan. Ini kita masukkan formula. Apa prisma? Prisma adalah
Kelatan rentas, darab panjang. Kalau kamu buat macam ni, tulis macam formula kat depan, boleh confuse kadang-kadang. Sebab tu saya bagi tahu, kalau jumpa luas saja tadi, kita terus lukis bagi nampak. Apa kelatan rentas prisma? Trapezium. Bagi nampak trapezium ni. Nampak? Darab dengan apa? Darab dengan panjang dia. Mana panjang trapezium? Pergi tengok gambar. Pergi tengok gambar. Kat sini panjang dia 7. Masukkan. Nampak? Ini saya biar dulu. Tambah dengan 1/4 silinder. Apa formula silinder? Pi, J, kuasa 2, tinggi, T. Tulis je macam ni. Tak apa, cukup. Apa perlu dalam trapezium? Apa yang perlu? Kita tengok panjang atas. Ada tak dia bagi? Dia bagi semua ni 15. Tinggi ni 10. Dia bagi. Kemudian yang ini tadi 7. Bila sini 7, ini melibatkan bulatan. Bila bulatan, dia akan jadi ni kita panggil apa? Jejari. Kalau sini 7, sini pun 7. Bila sini 7, sini 15. 15 tolak 7, tinggallah sini 8. Masa label ni penting. Topik isbadu, labeling ni sangat penting kamu label. Bawah dia bagi 12. Kita boleh isi semua ni, selesai cerita dia. Tengok. Siapa nak isi sini? Atas berapa? 8. Bawah berapa? 12. Tinggi berapa? 10. Selesai bahagian prisma. Okey? Jejari berapa? 7. Tinggi berapa? 10. Selesai bahagian silinder. Kasih sapu habis. Masuk formula. Apa formula trapezium? 1/2 hasil tambah 8 campur 12 darab dengan tinggi dia 10. Ini untuk trapezium. Darab dengan panjang untuk prisma. Campur 1/4. Pi dia bagi 22/7. Jejari kita tadi 7 kuasa 2. Tinggi 10. Tulis panjang macam ni je. Ambil kalkulator, tekan. Selesai. Boleh? Okey? Cuba kamu tekan tengok. 0.5. 20. 10. 7. 700. Sekira ni dulu. Sekejap. Satu per 4. $385. 22/7. Betul okey. 385. Okey. Jadi dia panggil apa? Jumlah. Ini maksudnya soalan kita ni dia ada salah buat volume untuk silinder tu salah formula. Dia tak letak apa? Tinggi dia 10. Kamu betulkan jawapan tu. Salah jawapan tu buat. Okey, silinder dia kena ada pi j kuasa 2 t. Dia tertinggal t tu. Jawapan dia salah. Jawapan kita betul. Apa jawapan kita? 1380 pula, sorry. 1085. Itu jawapan kita. Jawapan yang dia bagi kat bawah tu skema tu salah buat kan. Kat mana salah? Silinder punya formula salah. Dia tak ada tinggi 10. Dia kena letak tinggi tu 10. Sebab tu kamu tengok 700 ke 35 jauh sangat cerita dia. Bentuk dia lebih kurang sama besar tu. Okey. Tolong betulkan kejap. Okey. Kita masuk soalan yang kedua. Boleh Soalan yang kedua, dia melibatkan kon pula. Kita tengok kon.
Nombor 2 kat sini, dia ada bagi satu gambar kun. Ini soalan kebat. Kan? Ini soalan kebat biasanya. Dia bagi gambar, ada air isi. Macam tu. Okey, lebih kurang. Tinggi air tu 8. Tinggi kun 24. Okey. Kita label dulu. Kan? Rajah 7 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kun tinggi 24, diameter 18. Okey, cantik. Diameter 18, jadi jari berapa? 9. Kenapa? Jari diameter bahagi 2. Okey. Bekas itu diisi dengan ketinggian 8. Kan? Menggunakan pi 2027, hitung isi padu dalam cm padu air dalam bekas itu. Kan? Okey. Secara umumnya, nak hitung isi padu air ni, kita sepatutnya isi padu air sama dengan kun besar tolak dengan kun kecil. Dapatlah isi padu air dia. Okey? Jadi, kita letak formula dulu. Formula kita 1/3 pi J kuasa 2 T. Tolak sama juga 1/3 pi J kuasa 2 T. Boleh ke letak formula sama je? Memang formula bagi depan macam tu. Kan? Cuma kita tak isi nombor je, tak apa. Kan? Tak payah kamu nak bezakan ni J besar, J kecil, tak payah, tak apa. Buat macam tu je. Kan? Ada pelajar, dia tak tahu nak kira. Takat ni je dia tahu. Isi dulu apa yang tahu. Kalau soalan kebat ni, kan? Markah dia sebenarnya 4 markah je pun kebat. Tapi janganlah kosong. Tak dapat. Isi apa yang kamu tahu. Kamu tahu pi tak? Pi tahu? 1/3 darab 22/7. Jari tahu? Tahu? 9/2. Tinggi kun besar tahu? Tahu? Tolak 1/3. Pi tahu? 22/7. Okey? Alamak. Dah langgar ke sebelah ni. Kan? Pi. Jari. Jari yang sangkut. Yang kecil tu, sangkut jari je. Tulis je J kuasa 2 dulu. Tinggi tahu tak? Tinggi tahu 24 tolak 8. Tahulah tinggi dia. Sebab tinggi kun kecil tu 16. Yang tinggal J. Kan? Ada setengah pelajar, dia jumpa soalan macam ni. Dia tak boleh nak cari, tak boleh nak fikir macam mana cikgu terjari. Dia tinggal kosong terus. Jangan. Kan? Takat mana boleh buat, buat je. Nampak? Lepas tu kalau kamu nampak cerita dia, baru kamu tengok macam mana cari jari dia. Sebenarnya cerita dia pasal apa? Segitiga kongruen. Segitiga kongruen. Kamu pun dah lupa, mungkin form 2 belajar kongruen. Macam mana nak buat? Kamu keluarkan segitiga tu. Satu segitiga yang besar. Nampak? Satu lagi segitiga kecil. Jangan letak dalam. Tak nampak. Biasanya dia letak dalam. Kita keluar kecil. Keluarkan. Keluarkan, kita akan nampak cerita dia. Keluarkan. Keluarkan. Berapa yang besar? 24. Berapa bawah dia? 9. Kamu akan nampak terus. Berapa tinggi yang kecil ni? 16. Berapa ni? X. Kita pakai nisbah je. Nampak? Baru kamu nampak cerita dia macam mana. Kan? Buatlah macam mana pun nisbah, tak ada masalah. Nisbah simple je. Sebab ini kita panggil dia segitiga kongruen. Sebab apa? Sudut dia sama. Kan? Terus kita isi. Buatlah macam mana pun. Contoh soalan. Nak cari apa cikgu? Nak cari X. Kalau nak cari X, letak X dulu. Benda nak cari, kita letak. Siapa kawan dia? 9. Boleh. Nampak? Seorang lagi siapa? X, kawan dia 16. Letak atas. Per dengan siapa kawan 16? 24. Dah. Potong, darab. Okey? Dia buat macam ni, dapat jawapan. Okey? Berapa jawapan dia? Kamu akan dapat jawapan dia. Berapa jawapan? Dia bagi 6. Dapatlah X dia kat situ sama dengan 6 di jari dia. Masa tu dah dapat ni, baru padam. Tak 6. Satu lagi, dalam kerja dah habis. Tinggal J je. Kan? Mana tahu last minute, tengok kiri, tengok kanan, ternampak 6. Isi. Itu tak seronok cerita dia. Kan? Ternampak, bukan nak tengok. Ter dia. Okey? Okey? Nampak? Dapat macam ni, tekan kalkulator terus. Tekan kalkulator,
confirm kamu akan dapat jawapan dia 1433.14 macam dia bagi tu. Macam itulah cerita dia. Okey. Kalau ada segitiga, dalam segitiga, keluarkan segitiga tu. Jangan biar dia duduk kat dalam. Tak nampak. Okey. Itu cerita tentang apa? Isi padu. Banyak dah ni. Kita tengok seterusnya. Jom. Dah sepadam. Ini nanti kalau kamu berpusing ni. Tak apa. Boleh pening tak tengok jawapan ni. Okey. Bulatan. Yang ni saya suka bulatan ni. Sebab bulatan ni, dia dalam kerja dia panjang sikit. Tapi dia memang nak bagi markah. Saja-saja je bagi markah ni bulatan. Okey. Sekarang kita tengok cerita dia. Bulatan pula. Ada berapa formula dalam bulatan yang dia tanya? Tak banyak pun dalam SPM. Dia tanya apa? Yang pertama, perimeter. Selalu dia tanya. Yang kedua, luas. Ya, betul. Tu je dia tanya. Markah lagi best dari sepadu tau. Sebab bulatan ni standard 6. Standard markah dia 6. Dia kebat sikit 7. Dia jadi kebat sikit 7. Dia bagi senang sikit perimeter dia senang sangat. Kamu tengok soalan, tengok pun nampak senang 5. Standard 6. Okey? Apa formula perimeter? Perimeter datang pada lilitan letak. Perimeter 2 pi j. Dia tak ada kuasa 2 sebab unit dia cm je. Nampak? Luas pi j kuasa 2. Dia ada kuasa 2 sebab cm kuasa 2, nampak? Dia ada hint kat situ. Kan? Betul? Okey, lepas tu depan apa? Kalau ada sudut, kita letak sudut per 360. Kalau ada sudut, letak sudut per 360. Itu je cerita dia. Kan? Dia akan pusing-pusing soalan ni, benda yang sama je dia pusing. Kan? Cuma kadang-kadang bila kebat kamu tak berapa nampak sikit dia punya cerita dia. Okey? Dan kawan dia, bulatan ni dia ada kawan, ada best friend, BFF, best friend forever. Kan? Nama dia apa? Segitiga. Dia segitiga ni memang kawan baik dia selalu. Selalu segitiga. Cuma dalam matematik, segitiga ni biasanya dia akan gunakan Pythagoras theorem saja. Biasanya. Pythagoras theorem. Dalam AdMath, dia akan pakai trigonometry. Dia tambah sikit. Kan? Okey, tu cerita. Jom, nombor 1. Tengok. Gambar dia ada satu sektor. Kemudian, ni. Tarik, tum. 110. 60. 90. 4. 3. Cerita-cerita dia. Okey. Masa kamu baca soalan, kamu jumpa maklumat, kamu labelkan terus. Kan? Sebab key dia kat sini adalah label. Kan? Label key dia. Kan? Okey. Dalam Raja 9. Tak ada huruf. Nanti cari tak jumpa. F, N, O, L, K. Okey. Kan? Dalam Raja 9, MN dan KL ialah lengkok bulatan bagi dua bulatan berpusat di O. Okey. Dengan menggunakan pi 2027, perimeter seluruh rajah. Mana perimeter seluruh rajah? Perimeter seluruh rajah kita ambil luar saja buat pagar. Keliling. Keliling kat luar je buat pagar. Tu. Okey. Sebelum kita buat, kadang-kadang ada pelajar dia tak nampak tau. Buat tak sempat habis. Kita tulis dulu. Dia nak apa? Perimeter. P saja pun boleh. Anggap je pagar. P, pagar. Siapa yang terlibat? Tengok huruf. Boleh wakilkan dengan huruf. Contoh saya ambil ON. Campur. NM. Campur. ML. Campur. LK. Campur. KO. Mula dengan O. Habis dengan O. Benda ni tak wajib buat. Tak wajib pun. Cuma kalau kita buat, kita boleh elak careless. Tu je cerita dia. Kadang-kadang ada pelajar tak nampak idea. Cikgu, saya buat ni, saya nampak ON, tak jumpa. Kan? Jadi key dia nak cari ON. Ingat pesan saya, ada kawan dia, segitiga. Mana segitiga ni?
Nampak? Kemudian, siapa bawah dia? Jejari som 3. Jumpa Pythagoras theorem 3, 4, 5 yang wajib dihafal. Pythagoras theorem yang wajib dihafal berapa? 3, 4, 5, 5, 12, 13. 2 ekor ni wajib dihafal. Okey, nak tambah lagi ni sunat. Sunat kemudian kita tambah, tak apa. Yang wajib 2 ekor ni selalu masuk exam. Paper 1 saya saja 2 ekor ni. Okey? Dah dapat cerita ni. Kalau sini 5, sini 5. Banyak dah dapat. Okey? Untuk soalan bulatan, saya nasihatkan kamu untuk mengira panjang lengkuk. Untuk mengira panjang lengkuk, apa yang kamu perlu buat? Kamu tulis jalan kerja kamu di tepi gambar. Faham tak? Kat sini je. Contoh, panjang lengkuk ni. Tulis kat tepi gambar ni je. Apa sudut dia? 60 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab jari dia 5. Ambil kalkulator, tekan. Tepi gambar. Jalan kerja. Boleh. Yang ini dekat ruang jawapan. Nampak? Seorang lagi siapa? Ni, LK. LK. Buat kat tepi gambar. Berapa sudut dia? 110 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan jari dia 3. Ambil kalkulator. 3. Nampak? Maksudnya kadang-kadang kamu tengok ruang dia tak cukup tau. Sebenarnya boleh buat dekat ni. Boleh buat. Untuk apa? Panjang lengkuk. Kan? Panjang lengkuk. Okey? Terus kita dapat cerita dia. Kan? Dia tekan kalkulator. Kalau kat atas tu kamu akan dapat mana? 60 ni. Dapat berapa ni? 5 per 21. Itu jawapan saya, ikut jawapan yang dia bagilah. Saya tiru je jawapan dia. Yang ini mana? Yang bawah ni, dia bagi kat situ dapat apa? 5, 16 per 21. Betul tak? Kamu boleh cek nanti tengok kan? Okey. Cuma kita isi je cerita dia. Kan? Saya mula dengan ON. ON saya 5. Campur NM 5. 5 per 21. Campur dengan ML. ML 4. Campur dengan LK 5. 16 per 21. Campur dengan KO 3. Macam mana susunan tak penting. Siapa mula dulu? Kita kat mana kita buat je. Kan? Terus. Okey? Iskandar nak tanya? Mana Iskandar hilang? Okey, kita teruskan. Dapat jawapan dia terus. Tengok jawapan bawah dia. Kita akan dapat perimeter dia 23. Itu contoh dia. Yang saya nak tunjuk macam mana cara kaedah saja. Okey. Untuk luas. Sepadam ni. Kalau kamu tengok saya cerita daripada awal tadi topik apa dia mula-mula? Keturunan dan luas kan. Daripada tu dah ada luas. Untuk luas, saya memang tekankan. B. Luas kawasan berlorek. Yang ini. Dan yang ini. Biasanya kalau kamu tengok luas, memang saya akan gunakan kaedah lukisan. Saya akan lukis mula. Campur ni. Ini cara saya ceritakan luas. Betul apa penting? Sudut berapa? Jejari dia 5. Sudut berapa? Jejari dia 3. Dah. Dalam bulatan, ada sudut, ada jejari, semua benda boleh jawab. Semua benda boleh jawab. Dapat jawapan dia luas. Formula kita apa ni? 60 per 360 darab dengan pi. Jejari kita 5 kuasa 2. Campur. Sama. 110 per 360 darab dengan pi. Darab dengan 3 kuasa 2. Okey? Boleh? Boleh? Kenapa Sakinah?
Kan kamu cakap. Cakap je, tak apa. Sangkut kamu cakap je. Okey? Jawapan kamu ni kamu boleh tulis macam mana cerita pun. Kan? Ada setengah pelajar dia tulis dalam poin. Paling senang saya bagi tahu kamu tulis dalam perpuluhan. Paling senang. Kan? Unit tak wajib. Perpuluhan. Kalau perpuluhan berapa unit? Berapa titik puluhan? Target kamu adalah 4 angka bererti. Sama 2 titik puluhan ataupun 3 ke lebih tak apa, jangan kurang. Okey? Kalau buat pecahan, tolong buat dalam nombor bercampur. Okey? Kalau bunda takut salah, bunda lebih. Bunda je lebih, tak apa, kau bunda je lebih. Jangan risau kan. Dia kalau kamu salah bunda sikit ujung tu, dia tak adalah sampai kejam potong 10 markah, tak ada. Dia tak potong pun. Contoh 21.74. Pelajar salah bunda, tulis 21.73. Nampak? Kan? Pemeriksa akan tengok, dia gelak dulu lah. Bodoh dak ni. Macam tu je. Kan? Right? Tak jauh lagi. Dia tak jauh lagi. Maksudnya kalau saya padam 3 tu dengan 4 sama masa cerita dia. Nampak? Kan? Tapi tak boleh lah. Jawapan sini 74 tadi. Kamu buat sini bunda terus kau tinggal 22. Ini tak boleh. Kita melampau bunda salah. Tak boleh. Kan? Kalau guna pecahan, kena guna nombor bercampur. Okey. Contoh, ada pelajar. Dia buat guna nombor bercampur 21, 31/42. Ada seorang lagi, dia buat apa? Pecahan tak wajar. Berapa pecahan tak wajar dia? 21, 31, 42. $913 kan? 913/42. Okey, kamu kena ingat satu benda. Saya beritahu kamu kan. Jawapan dia ni. Ni jawapan dia. Kemudian dia tulis apa? Atau nilai yang sepadan. Atau nilai yang sepadan. Maksudnya nilai yang sama. Tapi jangan melampau. Jangan melampau. Nampak? Contoh. Ni, sama tak nilai dia? Sama. Ni, sama tak nilai dia? Sama. Sama. Jawapan, tetap jawapan juga. Kan? Jangan. Kenapa saya kena jangan melampau? Saja dia main-main. Tak kosong kat belakang. Tak boleh ni. Pemirsa akan tengok. Dia ikut budi bicara dia. Benda yang ini adalah berdasarkan kepada mengikut budi bicara. Kan? Ada setengah pemirsa, dia tengok yang ni je. Bagi macam ni, okey. Lebih kurang. Ni, dia tanda bintang kat situ. Terima tak nak? Terima tak nak? Terima tak nak? Ada setengah macam tu. Tapi bila sampai kat ketua pemirsa, biasa ketua pemirsa bagilah ni tak ada ni je. Ni maksudnya ni tak apa, sama. Sebab budak ni tekan kalkulator, dapat tu dia tulis. Macam tu. Kan? Okey. Jom kita tengok bulatan yang seterusnya. Saya letak dua-dua soalan. Kamu tengok dua-dua soalan bulatan saya tu, saya letak ada segitiga. Sebab apa? Memang saya target soalan tahun ni kamu bulatan yang kawan dia ada segitiga. Kawan dia ada segitiga. Okey. Jawapan dalam pengiraan, pecahan, kemudian final answer. Betul. Kenapa? Sebab kita tak nak bundar banyak kali. Kita tak nak bundar banyak kali. Maksudnya, atas pecahan, last kali kita bundar. Kita bundar sekali je. Bila kita bundar sekali, jawapan kita tak lari jauh daripada skema. Okey? Nombor 2. Kita tengok gambar rajah dia. Lebih kurang je dia bagi. Bentuk dia ada sukuan kat situ. Kemudian dia tarik sini segitiga. Okey? D, A, B, C, E. Dia bagi kat luar ni 210. Sini 90. Okey? Rajah 9 menunjukkan sukuan bulatan OBC dan sektor bulatan ODE dengan pusat sepunya O. Sakit perut. Macam nama kau Okey. Sangkut pula. Sebuah segitiga bersudut tegak diberi OA OD 14.
OA, OD 14. Ini 14, ini pun betul lah. Ini pun 14 contoh. Kan? OA dengan AB. OA dengan AB. OA nisbah dengan AB, nisbah dia 2:1. Kita ada OA. Jadi kita boleh padam OA terus. OA ada, kita padam je. Padam. Letak OA kita apa? 14. Dah boleh cari AB. Guna pecahan saja. Macam tu je guna. Jadi kita akan dapat apa? AB sama dengan 14 bahagi 2, 7. Itu cerita dia. Kalau sini 7, sini pun 7. Sebab apa? Ni sama panjang. Okey? Seterusnya, sudut. Ini tak ada sudut. Bila tak ada sudut kat sini, kita boleh cari sudut dia. Sebab apa? 360 tolak 210 tolak 90. Kita akan dapatlah sudut dia. Dapat apa? 60. Jalan kerja lebih kurang macam ni. Tak payah buat cantik-cantik. Lebih kurang je. Yang penting tulis label. Label dia bagi cantik. Okey? Soalan A. Perimeter dalam cm seluruh rajah. Alhamdulillah. Kan? Soalan perimeter seluruh rajah memang favorite. Lebih mudah berbanding dengan perimeter kawasan berlorek. Itu perimeter seluruh rajah. Kan? Saya akan tulis kat sini. Perimeter sama dengan, kan? Boleh tulis nombor terus? Boleh. Boleh tulis nombor terus? Boleh. Tapi jalan kerja. Tadi saya katakan jalan kerja untuk perimeter buat tepi gambar. Contoh kita buat sini. 90 per 360 darab 2 darab pi. Kan? Darab dengan berapa je punya jari dia? Tengok semua. 14, 7, 21. Tekan kalkulator. Tepi gambar je. Panjang lengkuk buat tepi gambar. Ni sama juga. 60 per 360 darab 2 darab 22 per pi. Darab dia jari dia berapa? 14. Buat tepi gambar je. Sebab apa? Bila saya bagi tahu jalan kerja ni, kamu tak akan silap formula. Kamu tahu panjang lengkuk, okey 2 pi je atas. Kan? Luas kat mana? Kat bawah tebaan ni, kat bawah. Okey? Okey, jadi kita tengok kat situ. Terus saya ambil saya ambil jawapan ni lah. Saya nak cepat Okey. Kita tengok kat situ panjang lengkuk untuk BC. 33 yang ini. Okey, panjang lengkuk untuk DE 14.67. Yang saya nak tunjuk, nak tekankan, buat dekat tepi gambar. Kan? Okey, jawapan. Sebab arahan dekat soalan kamu, arahan asal, dia kata jawapan hendaklah dijawab di tempat yang disediakan. Jawapan kita apa? P ni, dekat A. P, perimeter ambil nombor dia 14. Campur 7. Campur 33. Campur 7. Campur 14.67. Campur berapa ni? 14. Benda ni kita tulis dekat A kita. Jalan kerja kat atas, kat gambar. Kaedah dia. Kan? So yang formula tak payah. Kita jimatkan ruang. Nampak? Dapat jawapan semua ni. Tulis je jawapan perimeter seluruh rajah adalah 89.67 cm. Okay? Cuba kamu tengok. Kamu tengok contoh kan. Kamu tengok macam jalan kerja dia bagi. Panjang ni. Markah 3. Panjang ni markah 3. Nampak? Kan? Dia ada tempat dia yang kita nak tengok. Kalau kamu buat tadi, pemeriksa akan tengok simple. Dia tengok apa? Dah. Dia right. Senang dia right. Nak right pun senang. Okay? Luas. Macam saya cerita tadi lah. Luas apa? Ni saya padam langgar ni. Luas tadi, untuk nak memudahkan pemeriksa, kita lukis. Kan? Luas kawasan berlorek, kita lukis. Luas kawasan berlorek sama dengan apa? Yang mula yang kecil dulu. Settle campur dengan yang besar. Settle tolak dengan segitiga. Kita susun. Apa perlu? Sudut berapa? 60. Jejari berapa? 14. Sudut berapa? 90. Jejari berapa? 21.
segitiga. Panjang dengan lebar dia berapa? Sini 14, sini pun 14. Kamu akan nampak idea tu akan datang terus. Kan? Okey? Jadi kamu terus isi je. Bila dah ada maklumat macam ni, jarang pelajar tu akan careless. Jangan risau. Ni terus apa formula kita ni? 60 per 360 darab dengan pi. 22 per 7 darab dengan 14 kuasa 2. Campur. Sukuan 90. Kalau tak nak pakai 90 pun tak apa. Sukuan 1/4. 1/4 darab dengan apa? Pi. 22 per 7 darab je jari kita. 21 kuasa 2. Tolak. Tak buat. Bawa depan. Bawa belakang. 1/2. Panjang darab lebar. Darab 14. Darab 14. Tulis sekali. Tekan kalkulator pun sekali. Jawapan pun sekali. Markah 3. 1/4 boleh. Sukuan. Separuh bulatan. 1/2 pun boleh. Okey. Berapa dapat jawapan ni? Kita ambil jawapan. Kita ada. Kita kena kejar masa sikit lagi. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan akhir. Contoh, kamu tengok kalau skema. Memang jawapan dia akan bagi sama ada point ataupun pecahan. Point ataupun pecahan. Tak kisah. Kita akan jawapan itu akan dapat 351.17. Okey. Nanti kamu semak semula lah lebih kurang. Sebab tu saya bagi jawapan sebab apa? Yang mana pelajar tak sempat nak masuk malam ni, ada kelas BM, ada kelas English ke apa, tak apa. Nanti boleh tengok dekat channel YouTube saya. Lepas ni saya akan bagi kamu boleh masuk tengok. Simple saja. Okey. Kita pergi dekat soalan yang lebih mudah, lebih diminati. Nama dia apa? Metrik. Jom. Okey. Jangan risau. Matematik last minute. Kamu usaha sikit je. Jangan give up. Jangan give up. Boleh pergi. Kalau tak dapat A tu dapat A+. Okey, jangan risau. Metrik. Okey, kita mau tengok metrik kan, okey. Nombor 1. Metrik ni yang penting nombor 1 biasanya saya panggil dia. Biasanya soalan tanya songsang. Standard soalan tanya songsang. Jadi saya akan cerita tentang metrik songsang dulu Metrik songsang dulu. Apa formula dia? Kamu dah tahu kan, kalau A, B, C, D, formula dia adalah 1/AD tolak BC. Okey, tukar tempat DBCA. Tukar simbol. Negatif C, negatif B. Okey? Kamu kedudukannya kadang-kadang A, B kat bawah, C tak kisah macam mana pun. Tu yang kamu kena ingat cerita dia. Okey? Ini contoh kalau dia minta apa? Songsang. Kalau dia minta songsang. Okey? Satu lagi, kadang-kadang pelajar kamu baca soalan tau. Baca soalan natang apa ni tak faham. Tak faham soalan. Kalau tak faham soalan, kamu tengok je, kau lanyak je buat songsang. Nasib betul-betul lah. Sebab biasanya bahagian A dia tanya sama ada songsang ataupun tak ada songsang. Itu je cerita dia. Kan? Ini kalau songsang. Kalau dia kata tidak mempunyai songsang. Mempunyai songsang. Tak menjadi songsang saja, bawah ni je ambil. Ini je cerita dia. AD tolak BC sama dengan kosong. Ni je cerita dia kalau dia tak ada songsang. Kan? Kenapa? Sebab nombor dia tak boleh per kosong. Dia tak boleh per kosong. Kalau kamu ambil kalkulator, kau tekanlah nombor apa pun. Kalau kamu tekan apa pun nombor pun per dengan kosong, dia akan jadi math error. Sebab tu dia tak boleh per kosong. Kalau benda ni kosong, maka dia tidak mempunyai songsang. Itu je cerita dia untuk metrik songsang. Okey, jom. Padam Kita buat soalannya. Okey. Soalan yang pertama, nombor 1A. Memang dia tanya ke situ. Dia kata diberi metrik M sama dengan 3, 5, N negatif 1. Dia kata apa? Tidak mempunyai songsang. Dah, kamu apa formula kita apa? AD tolak BC sama dengan kosong. Okey? Kalau kamu tak tahu siapa AD ni, kamu cross. Cross tu maksudnya A dengan D lah cross.
3 darab negatif 1 tolak dengan naik atas. Cross. Ni kita ambil 5N. Sama dengan kosong. Dapatlah cari N kita ni. Okey. Macam mana? Pindah saja. Negatif 3. Pindah sebelah akan dapat negatif 5N sama dengan 3. Potong negatif 5, turun bawah. Siap. Okey. Itu cerita dia. Potong negatif 5, turun bawah. Okey. Satu lagi. Negatif ni kat mana duduk? Dia elok duduk atas atau bawah. Jangan tengah-tengah. Jangan tengah-tengah, nanti pening. Okey. Ni silap. Ni jaga betul-betul. Okey. Jangan silap kat situ. Boleh? Kalau dah ada negatif. Oh, okey. Kalau dah ada negatif, kita tak pun tak ada masalah. Semua kita pakai dalam kurungan, tak ada masalah. Dia tak akan salah punya. Okey. Kalau kamu sangka kamu tekan kalkulator pun boleh. Tekan kalkulator. Kalau melibatkan apa? Kita panggil ni apa? Persamaan linear. Kan? Okey. B. B kat sini, dia kata buat persamaan serentak. 3P negatif 9 tolak 5Q dengan negatif 2P sama dengan Q tolak 1. Okey. Yang ini sebenarnya kita gunakan trik je, guna kalkulator je pun. Kan? Yang pertama, step pertama kamu kena susun. Nak susun macam mana? Huruf belah kiri, nombor belah kanan. Jadi huruf pula ikut abjad. Huruf ikut abjad. Contoh P dengan Q, siapa dulu? P dulu. Q datang. Tolak jadi tambah. Sama dengan negatif 9. Biar itu. Yang ini. P dah ada. Q datang. Sama dengan negatif 1. Tak ada masalah boleh. Ada pelajar dia nak tukar negatif jadi positif pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Jangan risau. Okey? Kemudian buat apa? Tukar kepada metrik. Tukar kepada metrik, kita ambil nombor 3, 5, negatif 2, negatif 1. Huruf dia P, Q, jawapan sebelah negatif 1. Kalau kamu tukar simbol, tukar je simbol. Tak ada masalah. Dia tak akan salah punya. Dia tak akan salah. Dah dapat benda ni, macam mana nak habiskan padam ni. Dapat benda ni, tekan kalkulator dulu. Tekan kalkulator dulu. Kita pakai yang apa? Mod EQN ni. Kan? Pilih nombor 1. Kemudian unknown, pilih nombor 2. Okey, masukkan. Nombor yang pertama, 3. Sama dengan 5. Sama dengan negatif 9. Okey. Kemudian bawah pula negatif 2 sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Dah, dapat jawapan. Kita tulis jawapan dulu dekat ni, ruang jawapan ni. Bawah ni. Bawah ni saya tulis. Oleh sebab itu P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tulis bawah. Maksudnya sediakan ruang untuk jalan kerja. Sediakan ruang untuk jalan kerja. Okey, guna kalkulator je. Jangan risau. Yang penting ni kena ada. Ni 1 markah. Ini 1 markah. Susun. Kalau dia tak susun, contoh tak tersusun, susun 1 markah. Susun 1 dah 2 markah. Nampak? Kemudian seterusnya apa? Kita akan pindahkan benda ni ke sebelah. Pindah benda ni ke sebelah. Bila pindah dia akan jadi songsang. So, saya akan tulis sini. PQ sama dengan, kamu hafal je bentuk dia. 1/2 bulatan. Tolak bulatan besar, bulatan kecil. Kalau kamu hafal ni, settle masalah. Kamu hafal je. 1 bulatan besar. Sama dengan, dah. Kau training lah buat benda ni. Kan? 3 hari. Kan? Ni teng 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 teng. Macam tu. Dia kena ada lagu boleh tak? Tak ada masalah. Itu je yang nak pakai. Yang tengah ni tak wajib lah tu. Kalau tak tahu pun tak apa. Yang ini wajib. Songsang wajib. Kan? Nampak? Okey? Apa nak isi? Siapa kat sini? Bawah.
Tak, bawah. 3 darab negatif 1. Boleh terus tulis. Negatif 3. Naik atas. Negatif 10. Darab. Terus letak je. Kamu jangan risau. Kamu salah nombor. Jawapan betul. Salah nombor pun jawapan dah betul. Jangan risau. Kan? Okey, lepas tu apa? Tukar tempat. TT. Tukar tempat. Negatif 1, 3. Tukar tempat. 2 ekor ni tukar simbol. Tempat jangan tukar. 2 akan jadi positif, 5 akan jadi negatif 5. Salin nombor, negatif 9, negatif 1. Sebab kita tak akan kira tau. Sebab kalkulator dah kira, kita tak kira. Kita isi je. Siapa kat sini? Kau tekan kalkulator ni, kira ni lah. Kalau nak kira lah, kau kira lah ni kan, dapat 7. Okey? Yang ni nak isi apa? Isi je nombor ni. Negatif 1 kurung 2 kurung negatif 5 kurung positif 3 kurung. Lepas kurung siapa? Yang atas akan masuk dulu. Toing dia masuk sini. Sini 9, negatif 9, 9, negatif 9. Ni akan masuk ke sebelah kiri. Ni masuk negatif 1, negatif 1. Jawapan ambil bawah. Full mark. Nampak? Kita tak kira tau. Saya nak bagi kamu buat ni untuk bagi dapat markah. Buat dapat markah. Nampak? Berapa markah dia bagi? Kalau 6, 6 kau sapu. Kalau 5, 5 kau sapu. Jangan bagi langsung dekat potongan markah. Tak boleh potong. Soalan ni. Boleh? Okay, screenshot. Sekejap. Okey, tak apa. Tak nak saya. Lindung. Okey. Cikgu, mau tekan apa yang nak tu yang mana? Yang guna kalkulator yang nak cari jawapan matrix. ni. Ya. Jawapan. Okey. Kamu pakai yang apa persamaan serentak tu. Mod. Kamu tekan sampai jumpa EQN tu. Kan? Pilih nombor 1. Nanti dia keluar unknown. Pilih nombor 2. Nanti dia keluar A1. Dia mesti keluar A1. A1 ni nombor mula-mula ni. Ini A1. Ini nombor yang kedua ni namanya B1. Nombor yang kat ujung ni kita panggil dia C1. Nombor bawah ni nanti dia akan tanya pula A2. Sebelah dia kita panggil dia B2. Ujungnya kita panggil C2. Nanti dia bagi jawapan X dengan Y. X adalah huruf yang pertama. Y adalah huruf yang kedua. 2 soalan boleh pakai. 1 soalan melibatkan matrik. 1 lagi soalan persamaan serentak. Okey. Mod. EKN. Betul. Hafal tu apa? Mod. Senang. Kau faham? Mod 3 kali. Ini banyak pakai tau. Sampai kamu masuk universiti masih guna lagi benda ni. Persamaan serentak ni. Selagi kau pakai kalkulator ni. Ada nanti pergi universiti kamu jangan terpengaruh. Ada kena beli kalkulator lagi mahal. Harga beratus-ratus. Tak payah. Tak pakai je. Beli je ni. iPad. Semua ada. Beli iPad. Dekat iPad semua ada. Download je. Kalkulator saintifik apa bapak saintifik semua ada. Jangan risau. Okay. Kita pergi soalan sebelah. Jom kita tengok. Soalan sebelah ni. Matrik tapi kebat. Matrik tapi kebat. Okey. Jom kita tengok. Nombor 2. Kebat matrik. Okey. Dia bagi ada satu gambar aja. Yang ini selalu itu kalau saya ada jumpa dalam trial exam ni soalan ni. Ramai yang sangkut ni. Ini T. Ini cross ni. Sebab dia melibatkan garis lurus. Ada pelajar. Dia target nak buat matrik. Dia tak belajar langsung garis lurus. Dia kena soalan ni dia nangis. Sebab ini melibatkan topik garis lurus. Okey. Rajah menunjukkan 2 garis lurus dilukis pada satu satah kates. 2 garis lurus itu bersilang pada titik P. Okey.
Dua garis lurus besar. Okey, keturunan QR dan ST masing-masing. Keturunan QR. QR punya keturunan adalah 1/2. Dan keturunan ST adalah -3/2. Okey, soalan yang pertama. Tulis dua persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat di atas. Kalau garis lurus, kita buat persamaan garis lurus. Nampak? Persamaan garis lurus macam mana? Kita buat untuk QR punya. QR, apa persamaan garis lurus kita? Y sama dengan MX tambah C. Berapa dia punya keturunan untuk QR? Dia dah bagi ni. 1/2 X. Pintasan pun dia bagi ni. 2. Nampak? Dah siap satu. Seorang lagi apa? Untuk ST. ST Y sama dengan MX tambah C juga. Nampak? Terus kita ambil persamaan dia. Y sama dengan berapa keturunan ST? -3/2 X. Berapa keturunan pintasan dia? 6. Siaplah. Itu kita panggil dia dua persamaan linear. Tapi persamaan linear, dia bukan persamaan garis lurus. Persamaan linear, yang macam tadi saya cakap, kamu kena susun huruf belah kiri, nombor belah kanan. Yang tu namanya persamaan linear. Huruf belah kiri, nombor belah kanan. Okay? Supaya kamu tak confuse, ikut abjad. Jadi saya akan buat yang pertama, yang ini akan pergi depan, -1/2 X tambah Y sama dengan 2. Satu lagi, ni pergi depan. 3/2 X tambah Y sama dengan 6. Pecahan, jangan risau. Tak payah, biar je pecahan. Sebab kita guna kalkulator pun. Nampak? Jangan risau. Terus. Soalan 2, gunakan kaedah metrik. Dah apa belum kaedah metrik? Langkah pertama apa? Tukarkan jadi metrik. Tukarkan jadi metrik. Saya buat kat sini. Iaitu, tukar jadi metrik. Nombor -1/2. 1, 2. Okey. 3/2. 1, 6. Huruf X dan Y. Nampak? Macam tu je cerita dia. Itu tukarkan geometri. Ambil kalkulator. Tekan. Kan? Okey. Tekan kalkulator. Okey. Ambil, cuba try. A kita berapa? -1/2. B 1. 2. 3/2. 1. 6. Okey, dapat jawapan 2 dan 3. Tulis jawapan kat mana? Bawah jawapan. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Sediakan ruang jawapan. Sediakan ruang jawapan. Dah apa belum ruang jawapan tadi? X, Y. Sama dengan songsang. Apa songsang? 1/2 bulatan besar kecil. Okey. Kemudian bawah dia. Kalau kamu tak reti nak darab tu, tak payah buat ni tu shortcut. Tiba-tiba shortcut. Terus je shortcut je. Tak apa, jangan risau. Sebab yang tengah yang saya bagi tahu tadi, step kedua tu tak wajib. Itu tak wajib. Yang ini wajib. Siapa kat sini? Darab turun. -1/2. Darab naik. 3/2. Tukar tempat. 1, -1/2. Tukar simbol. -3/2, -1. Macam tu. Ujung jawapan. Dah. Siapa kat sini? Ini congak je. Tiba-tiba congak je. Ni jawapan dia 2, 3. Dah. Ni kena tulis Jawapan akhir kena tulis, jangan lupa. Yang ini yang wajib ditulis. Yang wajib ditulis ni saja. Ni. Sebab tu markah dia 5. Kalau 5 maksudnya yang atas dia markah. Ni 2 markah. Ni 3 markah je. 3 markah maksudnya apa? Jawapan dan 2 jalan kerja. Songsang susun. Nampak? Itu kalau shortcut lah. Kalau
Sebab apa? Matrik ni kadang-kadang ujung-ujung tau. Tengok. Nampak? Ni soalan takhir. Dah buka. Habis. Nampak? Ujung-ujung dia duduk. Jangan silap. Boleh buat. Saya tak masukkan sebenarnya ada satu lagi soalan. Iaitu kebarangkalian dan persamaan serentak. Sebab minggu lepas saya dah buat. Masa tu kamu mungkin tak tahu lagi yang saya ada program. Kan? Jadi insyaAllah lepas ni mungkin kita akan buat lagi. Kan? Saya akan buat Jumaat minggu depan. Jumaat minggu depan sekali lagi sebelum kamu exam. Kan? Jumaat minggu depan. Okey. Jadi minggu depan kalau kamu nak, kamu boleh masuk terus je. Sama je. Link yang sama je. Tapi nota kamu boleh ambil. Kan? Tapi kalau kamu nak, kamu boleh WhatsApp saya lah. Kamu WhatsApp saya. Kan? Kamu akan dapat maklumat lebih lah. Kan? Okey. Jangan risau kan? Okey. Jadi kamu YouTube senang je. Okay. Nak bercerita pasal YouTube ni. Kamu masuk kat YouTube. Kamu hanya type. Dekat search dia. Kamu type. Itu kalau kamu type mat kadang-kadang tak jumpa tau. Kamu kena type @mat. @mat. Jauh. Cikgu. Jauh. Man. Mat pun sama juga. Kamu boleh type juga. Mat ada. Mat. Jauh. Cikgu. Jauh. Man. Dia akan keluar gambar saya. Ceng. Macam tu. Dia keluar gambar saya. Kamu type. Search saja. Kamu search. Kan? Kita tunjuk kejap. Tunjuk. Kejap. Okey. Ni saya punya WhatsApp tadi. Masuk mana? YouTube. Contoh. Slow internet saya pula ni. Type ni dekat search ni. Dekat search ni je. Dekat search ni. Type tu. Kalau nak type mat boleh. Mat. Cikgu. Man. Mat. Cikgu man. Kamu tekan. Nampak? Dia keluar gambar saya terus ni. Boleh pergi tengok lah. Okay? Nanti malam ni saya akan upload yang hari ni punya. Okay? Boleh tengok. Maklumat pun saya akan dapat. Boleh tengok. Yang sebelum ni saya akan ajar. Tapi ni ada form 4, ada form 5. Kamu pilih yang untuk kamu lah. Pilih untuk kamu. Ada banyak tu. Pilih pandai-pandai lah pilih untuk kamu punya. Okay? Lebih kurang macam tu lah. Okay? Nombor telefon. Tu ya saya punya tu bunyi tu. Saya tutup tu. Okay. Soalan penakulan. Jom. Saya lupa. Sempat. Kita ulang balik. Patah balik. Ya, saya tertinggal tadi kan. Soalan penakulan matematik. Terima kasih ingatkan saya. Saya ingat tak cukup masa tadi. Saya pun risau tadi kan. Okay. Kita tengok. Soalan penakulan. Okey, simple je kamu tengok kan. Yang pertama, apa cerita tentang soalan penakulan matematik kan? Yang pertama sekali biasanya dia akan tanya ni, pernyataan. Pernyataan. Pernyataan ni dia ada dua. Yang paling biasa dia tanya sama ada benar atau palsu. Kan? Okey, yang ni saya bagi kaedah hint sajalah. Hint maksudnya ini kalau kadang-kadang memang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi kebanyakannya betul. Benar ni kalau kamu nampak cerita dia atau sebilangan, benarlah cerita dia. Selalunya. Palsu ni dan semua. Dua ekor ni biasanya dia lebih berat kat palsu. Dua ekor ni berat kepada benar. Dia berat dia. Kan? Jadi kebanyakan soalan, kalau nampak atau dia akan jadi benar. Kebanyakan soalan, kalau nampak dan dia akan jadi palsu. Kecuali ayat tu memang kamu dah tahulah. Contoh dia kata, semua segi empat adalah segi empat. Tak sonoh cerita dia, memang segi empat ada. Semua segi empat ada empat sisi. Itu memang benar lah cerita dia, tak cerita lah. Dia kalau benda kan pelik tu. Benda pelik kan. Okay. Contoh soalan ni. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantitian semua atau sebilangan. Semua atau sebilangan untuk membentuk satu pernyataan benar. Yang ini nampak? Saya beritahu biasanya kalau nak jadi
benar, saya akan tulis apa? Sebilangan. Tapi yang ini salah satunya yang semua akan jadi benar. Semua akan benar. Sebab apa? Gandaan 6 boleh dibahagi tepat dengan 3. Yang ini kita panggil dia, kamu kena hafal lah. Semua gandaan yang sifirnya lebih besar daripada bapak dia, dia boleh bahagi. Contoh, saya tak kisahlah bagi. Contoh, saya bagi. Semua gandaan 12 boleh dibahagi dengan 4. Nampak? Ini benar. Ini benar yang jarang-jarang berlaku. Ada benar yang jarang-jarang berlaku. Kan? Tapi ada setengah pelajar kadang-kadang kamu malah nak fikirlah. Malah fikir. Sebab tu saya kata, saya bagi tahu kamu, kalau 5 markah tu, kita fikir banyak-banyak pun pening kepala tak apa. Kan? Sakit kepala nanti. Jadi kamu apa ni? Contoh kalau kamu ikut sistem saya ni, soalan yang A ni kamu akan salah. Sebab apa? Kamu tengok, oh nak benar, kamu tulis apa? Sebilangan. Jadi kamu akan salah. Tak apa, 1 markah tolak. Jangan takut. Okay? Bukan saya nak bagi tahu, okay, mesti kamu buat, mesti nak bagi buat salah ke tak. Kadang-kadang, daripada pening kepala, sangkut memikirkan, jalan je dulu. Kan? Kita bukan nak dapat markah 100%. Kita nak 90 je. Kita nak 90 je. Kan? Nak dapat A+ tu. Ada 90 je, bukan 100. Okay? B. Cerita premis ni. Premis ni biasanya saya panggil dia, kita ambil dia, formula dia simple je. Premis 1, premis 2 dengan kesimpulan. Okay? Formula asal dia adalah P1 sama dengan P2 campur K. Ni sama dengan ni campur ni. Itu formula asal dia. Okay? Formula ringkas dia, saya panggil dia buang yang keruh, ambil yang jernih. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Peribahasa. Okay? Macam mana? Contoh soalan ni. P1 dia kata jika X per Y ialah pecahan wajar, maka X lebih kecil daripada Y. Kemudian P2 dia tak bagi. Kesimpulan dia bagi 2 lebih kecil daripada 5. Nampak? Apa yang saya nak buat sini, saya tunjukkan kita boleh buat menggunakan apa? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kan? Macam mana buang yang keruh, ambil yang jernih ni? Jom kita tengok cerita dia. Okay? Yang pertama. Syarat pertama, yang kedua ni tak boleh ada jika, tak boleh ada maka. Tak boleh. Okay? Kemudian apa? X dengan X. Sudah. X dengan X tak nak. Sama. Benda yang sama kita buang. Benda yang sama kita buang. Y dengan Y pun buang. Dah. Lagi apa ni kamu nampak yang sama? Ni simbol ni. Buang. Nampak? Ini kita panggil dia buang yang keruh, ambil jenis. Apa yang tinggal? Yang tinggal ni ada per. Per ni saya tak buang. Per ada lagi. Nampak? Per ada lagi. 2 dengan 5. Jadikan ayat yang sesuai. Jadi ayat sesuai kita apa? 2/5 ialah pecahan wajar. Dia boleh guna untuk semua jenis soalan. Semuanya soalan boleh. Kita buang je. Buang. Tapi kita buang dia, cara buang dia adalah sepasang. Sepasang. Ni dengan ni. Kalau bawah ada seorang lagi tak boleh. Kalau ada 3 orang, 2 orang je mati. Kalau ada 3 orang, yang mati 2 orang. Seorang hidup. Okay? Potong-potong lah. Kan? Okay. Soalan C. Ini permis, potong je. Potong. Kamu balik, kamu try lah nanti. Ambil. Kita tengok soalan. Tengok soalan sebelah. Tengok. Kita buat permis dulu. Kita buat permis. Lagi faham permis tu. Tengok soalan sebelah. Kan? Soalan sebelah, P1 dia apa? Jika garis lurus Y sama dengan negatif 5X campur 10 dan
Panjang pula dia punya cerita dia. Dan Y sama dengan MX tolak 5 adalah selari, maka M sama dengan negatif 5. Kamu tengok soalan kamu kan? Panjang betul cerita dia. Kemudian P2 dia, M tak sama dengan negatif 5. Dia suruh cari K. Nampak? Kan? Sama ya cerita dia. Kita buat apa? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Syarat pertama, jika buang, maka buang. Kemudian, tengok apa lagi yang sama. Saya nampak itu. Garis lurus tak ada. Ni Y. Y buang. Y buang. Sama dengan buang. Sama dengan buang. M tak payah buang. X buang. X buang. Sudah tak sama pula belakang. Dia belakang dia tak sama. Okey. Tengok cerita dia. Belakang dia sama. Dan mana? M sama dengan negatif 5. Ada lagi. Buang lagi negatif 5. Buang lagi M. Main potong-potong kerja ni. Ada benda lain potong aja. Okey. Kemudian apa yang tinggal? Garis lurus 10 dengan negatif 5 ni nanti dia lah. Kita tak ambil dah. Dan adalah selari. Yang ni apa? M dia negatif 5 ada lagi. Buang lagi. Nampak lagi saya. Okey. Bila yang tinggal ni, kamu jadikan perkataan yang sesuai. Ni sama dengan buang. Dengan sama dengan ni buang. Yang tinggal yang slash. Slash tu tinggal. Slash tu tinggal. Okey. Jadi jawapan akhir dia bila kita buat ayat dia, dia panggil garis lurus, kemudian garis lurus ni dan garis lurus yang dibagi bawah tu adalah tidak selari. Kan? Tapi dia buat ayat dia lah, ayat dia. Sebenarnya bila kamu ambil ayat dia, kamu kena ambil benda yang sama, kamu cuba buang. Cuba sekali lagi lah. Tak nampak. Sekejap, saya tunjuk sekali lagi. Tulis sempit sangat. Bila sempit saya salah potong. Lagi sekali bagi nampak. P1 jika garis lurus Y sama dengan negatif 5X campur 10. Dan Y sama dengan MX tolak 5 adalah selari, maka M sama dengan negatif 5. Okey, baru nampak cerita dia. Tadi salah buat. Panjang sangat. Negatif 5. Okey. Okey, baru cerita nampak. Jadi, langkah pertama saya akan buang. Saya akan tengok yang sikit. M ni dengan ni. Ni. Buang. Nampak? Kemudian sama dengan ni kita buang. Yang tinggal apa? Slash tu ada. Slash tu maksudnya apa? Tidak. Perkataan slash tu adalah bermaksud tidak. Bila slash nak masuk dalam perkataan, dia akan menjadi perkataan tidak. Kat mana nak selit tidak? Kau pergi cari tempat kat mana nak selit. Kan? Langkah pertama, buang jika, buang maka dah. Teka kat mana tidak. Macam tu. Kat mana tidak dia masuk? Tidak selari. Itu jawapan kita. Salin semula ni. Itu cerita dia. Kan? Jadi sama cerita dia sebenarnya adalah kena faham ayat dia apa? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Okey? Boleh? Kejap kita tengok. Amirah, pecahan wajah ialah boleh Amirah. Ayat yang kamu buat tu, dia tak kisah. Apa yang kita tinggal tu, kita buat je ayat yang sesuai. Yang tidak merubah maksudnya. Kan? Terbalik pun tak apa. Terbalik tak ada masalah. Jangan ubah maksud. Ubah maksud. Okey. Seterusnya soalan dia yang paling senang dalam topik ni adalah berkenaan dengan implikasi. Implikasi senang. Saya rasa kamu semua boleh buat implikasi. Implikasi kamu nampak aja dua implikasi ni. Dua implikasi ni
Terus kamu dah tahulah cerita dia akan jadi apa? Jika dan maka. Kan? Dua. Jika, maka. Okey, atas ni formula dia apa? Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Ini A, ini B. Bawah ni hanya terbalik je. A dulu, maka B. Lepas tu terbalik B, maka A. Ini formula. Ini yang selalu saya rasa kamu kalau dah biasa kamu pergi mana-mana pun, cikgu kamu ajar pun, biasanya sama je. Ini antara favorite untuk nak bagi markah kamu. Okay? Yang saya nak tekan kat sini adalah cerita dia pasal dia punya, kita panggil dia kesimpulan. Nak buat kesimpulan tu lah. Kesimpulan ada dua jenis. Yang pertama secara arwahan. Yang kedua secara didaksi. Diduksi. Arwahan. Arwahan ni kita pakai apa? Yang pertama arwahan ni. Yang tetap dia adalah N. N sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini biasanya N tetap. Sebab N tu dia macam kedudukan lumba lari. Tahu kedudukan lumba lari? Kedudukan lumba lari maksudnya apa? Kedudukan pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia tak ada kosong tau. Kan? Orang lumba lari orang tak kira yang kosong. Dia mesti start yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Titik ni, 3 titik ni maksudnya dan seterusnya. Itu secara aruhan. Soalan sebelah secara aruhan. Aruhan senang. 3, 8, 15, 24 sebelah. 2, 1 campur 1, 2, 2 campur 4, 2, 3 campur 9, 2, 4 campur 16. Tak ada masalah ni. Penting kamu kena tulis apa tu? N kena dulu. N 1, 2, 3, 4. Lepas tu, yang ini kebesarannya. 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Siapa? N. Campur. 1, 4, 9, 16. Apa kaitan dengan N? Apa kaitan dengan N? 1, 4, 9, 16. Apa kaitan dengan N? Dia adalah, kita panggil dia nombor kuasa 2. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Jadi jawapan kita kat sini adalah N kuasa 2. Ini jawapan kita. Koma letak di sini. Jawapan kita nak dapat persamaan tu saja. Okey? Dan secara didaksi ni senang. Ini senang. Ini macam soalan mat. Dia soalan matnya. Kau jawab je apa dia nak. Didaksi ni kita jawab je soalan apa dia nak. Biasanya soalan didaksi ni pasal dia ada formula yang kita kena lengkapkan formula mengikut soalan dia. Contoh soalan nombor 1. Okay, kalau kamu tengok nombor 1 ni, dia bagi apa? Diberi bahawa sebutan ke N, urutan nombor, negatif 3, 4, 11, 18. Boleh diwakili oleh, dia bagi formula. 7N tolak 10. Dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 4. Tu dia bagi. Okay. Soalan dia terus attack soalan. Topik ni, bahagian ni terus attack soalan. Didaksi, attack soalan. Buat satu kesimpulan secara didaksi. Itu arahan. Sebutan ke-12. Jadi kita start dengan tu. Ayat dia. Kalau dia kata apa? Panjang lengkuk sesuatu bulatan. Ataupun dia kata bilangan sisi sebuah poligon. Start dengan perkataan tu. Ini sebutan ke-12. Saya terus tulis sebutan ke-12. Boleh tulis macam ni, tak ada masalah. Bagi urutan itu adalah sama dengan, ambil formula dia. 7, okay. N kita tolak 10. Berapa N kita? Yang ke-12. N kita adalah yang ke-12. Masukkan saja, tekan kalkulator, siap. Ini kita panggil dia secara didaksi. Didaksi macam jawab soalannya. Macam jawab soalan. Dia bagi macam-macam. Dia mesti bagi formula ke atas untuk kamu selesaikan. Itu saja kita panggil dia kesimpulan secara didaksi. Tapi kamu perhatikan juga, tengoklah soalan pastia.
ataupun soalan trial exam untuk tengok macam mana bentuk soalan kebat. Kan? Dia dah jadi macam kotak-kotak, bilangan macis semua tu. Itu menyebabkan apa? Kebat. Okey? Jadi kalau kamu yang mana yang masuk terus kan, kalau kamu nak tanya apa-apa, kalau kamu nak tanya kamu WhatsApp saya ya. 1012 774 7688. Ini nombor saya, Cikgu Man, ke WhatsApp. Kalau kamu ada confuse, kamu ambil gambar, ke WhatsApp saya. Okey? InsyaAllah nanti kalau saya masuk office, biasanya saya buat kerja kat office je. Saya akan buat, saya akan WhatsApp balik. Ataupun kalau soalan tu complicated, biasanya saya akan buat video untuk kamu, insyaAllah. Tapi kalau banyak, kena tunggu turn lah. Kadang-kadang banyak tau. Dia ikut luck lah. Okay? Jadi untuk malam ni, kita habis kat sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Man ucapkan terima kasih sebab bagi peluang saya untuk mengajar kamu, berkongsi ilmu yang bermanfaat ni. Saya harap ilmu ni sampai bila-bila, sampai saya mati nanti pun kamu akan manfaatkan dengan baik, kan? Akan dapat sedikit untuk saya di akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.